Anwar ni dia tokoh penyatu. Ya, yang ada di Malaysia sekarang ni, pemimpin-pemimpin banyakkannya adalah tokoh pendendam. Okey. Bila dia jadi pemerintah, mereka mula menjalankan dendam. Ya. Jadi akhirnya kesannya pada rakyat tetap tidak bersatu. Akan terpecah hingga ke masyarakat daripada rakyat. That's what we are facing now. Seorang pemimpin naik, geng-geng dia akan naik, orang lain akan dipinggirkan. Look, Anwar ini dia tokoh penyatu. Saya bagi contoh beberapa isu. Ni maksudnya kalau bila dia jadi PM Kalau bila dia jadi PM, ini boleh lakukan. Dan kita perlukan tokoh penyatu sekarang ni sebab kita telah terlalu banyak dipecah-pecahkan kerana fahaman politik. Dan kita di Malaysia ini semua orang ambil black white, tak ada orang ambil jalan tengah. Kita kena hidup, pemimpin ni dia kena korban diri dia demi jalan tengah. Saya bagi contoh beberapa contoh. Kisah KRU 1997, KRU dilarang ketika tu. Kena ban. Ya, fanatik kerana mengganggu azan. Baik. Isu dia adalah persembahan KRU tengah top masa tu dia mengganggu. Kerana dia terlalu ini. Akhirnya jadi pergaduhan yang agak kritikal dan Anwar panggil KRU dan juga orang-orang yang terlibat. Orang yang membantah mufti-mufti dan sebagainya. So penyelesaian dia, kalau ini mengganggu azan, mengganggu agama, KRU hanya boleh buat selepas azan. Selepas azan Isyak. Dan selesai. Tapi dipanggil semua. Di Penang sebelum itu, 1986 berapa? 80-an lah ya. Sebelum itu Anwar Timbalan Perdana Menteri. You tak tahu cerita, mungkin you tahu tidak, telah berlaku satu pergaduhan kaum yang hampir-hampir 13 Mei. Di Pulau Pinang? Pulau Pinang. Kerana kuil dan masjid bersebelahan. Ada sekarang kuil tu. Dan pergaduhan bunyi loceng kuil tu dengan azan. Bergaduh, memang akan perang lah. Memang suasana dia tu, kita tak ada internet masa tu, tapi teman-teman reporter yang bagi tahu nak mencetus 13 Mei. Akhirnya Anwar turun. Anwar kata okey, saya nak jumpa jawatankuasa masjid dengan jawatankuasa kuil. Duduk sama saya makan. Sembang. Akhirnya penyelesaian didapati. Saya tak ingat penyelesaian apa, tapi selesai. Selesai. Filem Schindler's List, you tahu kan? Ya, Schindler's List. Schindler's List tu diharamkan di Malaysia pada mulanya. Betul. Sampailah campur tangan Anwar Ibrahim. Itu betul kan? Kata okey, dia ada benda-benda yang tak boleh, dia wadon kita cari jalan penyelesaian supaya filem ni ditayangkan dengan cara win-win the situation. Ada part yang kita kata okey terlalu sangat, part ni kita adjust sikit, part lain kita boleh. Dan akhirnya selesai. Itu yang kita tak ada sekarang. Itu kita tak ada orang yang sanggup pergi ke situ. Dan pergaduhan di Kedah dulu orang ada satu cerita demonstrasi padi di Kedah. Demonstrasi padi. Petani demonstrasi kerana marah pada kerajaan pasal subsidi atau apa. Anwar turun jumpa dia orang di sawah padi, makan, duduk sila semua, mari kita sembang. Dan selesai. This yang kita tak ada. Kita tak ada orang macam tu sekarang. Yang berani turun, jadi tokoh penyatu, mai dua-dua sembang yang kita gaduh ni kenapa? Sebenarnya kalau orang yang bergaduh ni, kalau kita tanya betul-betul, dia pun tak tahu dia gaduh kenapa. Betul tak? Banyak kan kita tanya secara jujur. Yalah. Sebab yang gaduh tu penambahan jadi emosi, jadi emosi kan. Ni kita panggil duduk. Side ni duk bakar, gaduh. Kita tak tahu kenapa sebenarnya. Yes, kalau kita go back to basic, panggil duduk dua-dua ni kenapa? Tetapi orang yang nak dua benda tu bukan orang yang harus ada dendam. Kalau ada pendendam, dia tidak akan boleh lakukan. Dia pergi dengan hati kosong, dengan cara duduk macam ni, okey kita berdua duduk dan dia harus korbankan kedudukan dia. Dia tak boleh ego. Iaitu kalau kena duduk di sawah padi, duduk sila lah makan.
Makan apa yang mereka makan. Bila pemimpin itu turun dan makan apa yang mereka makan, 50% selesai masalah. Sebab dia sudah jadi mereka, sebahagian dari mereka. So ini penting. Bila jadi sebahagian dari mereka ni, jadi mereka rasa, oh baguslah kalau macam ni, maknanya betul-betul really, betul-betul ambil berat tentang kita. Kebanyakan pemimpin yang pergi, makanan dia asing. Meja lain. Ya, kampung mana-mana, tengok Perdana Menteri terutama makanan asing. Yang dia ada itu untuk TV je. Lepas tu yang lain dia makan di tempat lain. Kebanyakan tak makan pun dan ada food tester yang datang dulu. Jadi orang rasa, okay, you boleh datanglah untuk TV tapi tak selesai masalah ni. Ya. Jadi gini yang kita perlukan. Ini ada pada Anwar kerana dia sangatlah membumi orang mendasar kampung. Jadi bagi dia itu tak kisahlah you jadi macam mana pun, dia jadi macam mana lah. Apa yang nak kisahkan sangat sebagai manusia. Jadi ini yang kita nak, dan orang tu, dan satu lagi ciri penting, dia harus ada, tidak harus ada dendam dan harus menjadi seorang yang sanggup memaafkan. Sanggup memaafkan ni bukan calang orang. Memang. Orang yang hanya saya hanya baca benda ni dalam kisah-kisah Nabi. Ya, betul. Saya samakan ini, saya baca kisah Nabi ada benda ni. Orang sudah nak bunuh dia, masih lagi maafkan. Ya. So, tokoh ini yang akan meredakan suasana politik di Malaysia, dan dengan itu kita boleh kembali bersatu dan kita boleh membangun negara ini semula ke tempat yang sebetulnya.